Wow! Gabungan kreativiti dan teknologi yang semakin canggih di dunia memungkinkan penghasilan yang tidak pernah terlintas dalam fikiran kita selama ini. Bersama saya, Syaf, yang kini berada di Mimos Berhad untuk mengenali lebih rapat dengan mereka kita minggu ini. Beliau yang saya maksudkan ialah Encik Syaharuddin Busri. Mari kita kenali beliau. Syaharuddin Busri bukan nama yang asing dalam bidang reka bentuk di Malaysia. Kini memegang jawatan sebagai jurutera kanan reka bentuk industri di Mimos Berhad, Syaharuddin juga pernah menjadi pensyarah sampilan di beberapa universiti tempatan selain berpengalaman sebagai pereka kanan otomotif Proton dan menganggotai kumpulan Lotus Design UK. Di sini, Syaharuddin mengetuai pelan ke arah penghasilan reka bentuk produk masa depan Mimos dan mengawal keseluruhan perjalanan proses reka bentuk. Firefighter, alat pemadam api yang menggondol anugerah pada pertandingan reka bentuk Malaysia kategori profesional tahun 2009 ini membawa kita mengenali Syaharuddin lebih dekat lagi menerusi paparan wow. Disifatkan sebagai pegawai atasan yang merendah diri, beliau juga kerap membantu kaki tangan di bawah pengurusannya mencapai sasaran syarikat terkemuka Malaysia ini yang diasaskan sebagai pusat kajian dan pembangunan teknologi sistem mikroelektronik. Membariskan tenaga kerja berkemahiran dan memenuhi spesifikasi ketat, cabaran mengetuai bahagian reka bentuk bukan calang-calang tanggungjawab untuk digalas. Apatah lagi, Mimos diketahui merintis aplikasi kecanggihan teknologi reka bentuk di Malaysia. Menyeimbangkan carta kehidupannya dengan aktiviti sihat dan berkualiti bersama keluarga menjadi rahsia penting daya kemahiran yang bermutu tinggi. Dorongan daripada keluarga terhadap bidang yang diceburinya selain kecintaan dan dedikasi yang tinggi membawa kepada kejayaan demi kejayaan. Antara yang terkini adalah produk pemadam api Firefighter. Ini adalah produk desain saya yang terkini iaitu alat pemadam api ataupun fire extinguisher. So yang diberi nama Firefighter ataupun dalam bahasa Melayu pahlawan api. Digunakan untuk alat pemadam api, safety item, alat keselamatan yang paling penting sama ada di rumah-rumah, di pejabat ataupun di tempat perniagaan. Idea yang saya dapat adalah daripada penyelidikan saya sendiri dan juga isteri saya banyak membantu. Pasangan serasi ini adalah pasangan yang saling melengkapi dari setiap segi. Malah tidak dapat dinafikan, kejayaan Syaharuddin juga didorong oleh persefahaman dengan isteri tercinta, Nurhayati Cik Daud yang merupakan pensyarah dalam bidang yang sama. Mengimbas permulaan rekaan Firefighter yang dikatakan turut mendapat cetusan idea dari inspirasi keluarganya di rumah, bagaimana sebenarnya ia bermula? Jadi daripada penyelidikan saya dapati hampir 80% pada perumahan, iaitu di rumah-rumah biasa, tidak mempunyai alat keselamatan iaitu alat pemadam api. Mengambil contoh persekitaran yang biasa ditemui di kediaman-kediaman pribadi, Syaharuddin mula merasa keperluan untuk mewujudkan pasaran terhadap sejenis produk pemadam api yang mesra pengguna. Proses berikutnya adalah membuat penyelidikan bagi mengetahui kelemahan dan kelebihan produk-produk sedia ada. Rujukan juga dibuat dari hasil rekaan lama dan keistimewaan yang harus ditonjolkan dalam rekaan barunya. Sebelum kemasan akhir, berkali-kali hasil rekaan akan diperincikan. Amalan ini adalah dari pengalaman berbelas tahunnya. Malah selain Firefighter, telah berpuluh-puluh hasil reka bentuk produk pernah diilhamkannya. Ciri-ciri lain yang diberi perhatian adalah cara mengatasi kejanggalan penggunaan alat pemadam api biasa yang dihadapi pengguna kerana kesulitan tekniknya. Mengapa tidak menghasilkan sesuatu yang ringan dibawa dan mudah digunakan? Melihat pada rekaan kreatif dan bentuk yang unik, terfikir juga dari mana datangnya idea lakaran sebegini. Reka bentuk ni saya dapat daripada kepala alien. Saya percaya alien tu mempunyai
teknologi terkini dan mempunyai elemen karakter yang rasanya semua orang boleh terima. Jadi saya design bentuk kepala alien iaitu ada 2 mata untuk dapatkan karakter dan emotion kepada produk ni. Dari segi fungsi dia, benda ni macam seperti alat pemadam api biasa, cuma yang beza dia daripada reka bentuk dia yang canggih dan selesa, ergonomik. So tempat pemegang dia adalah di sini dan tempat pemetik dia ada di sini. Sebelum pemetik itu dia ada pin macam biasa, safety pin. So bila tekan dia akan keluar nozzle ataupun dia punya semburan di depan ni. So antara ciri-ciri yang lain, dia punya indikator iaitu paras level isi kandungan dia dan juga ada fire detector ataupun smoke detector untuk di sini. Dia satu lock dekat dinding, jadi dia boleh kesan bila ada kebakaran sensor tu. So dia punya material dia saya gunakan proposal saya gunakan aluminium sebab material tu ringan, lightweight dengan kos dia lebih murah lah. So dia boleh keluarkan bermacam color. So ni antara satu color yang antara yang menarik lah, orange, yang boleh diterima pakai oleh semua orang lah. Dia banyak variant. Sebagai pusat penyelidikan dan pembangunan R&D bidang ICT terkehadapan, MIMOS mempunyai lebih 700 orang penyelidik dan jurutera yang menghasilkan inovasi bertaraf dunia. Selain daripada dipatenkan, inovasi MIMOS telah mendapat pengiktirafan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Keupayaan para penyelidik MIMOS membuktikan bahawa teknologi yang dibangunkan anak tempatan mampu bersaing di peringkat global. Jelas sekali, ianya bertepatan dengan visi MIMOS untuk menjadi pusat penyelidikan terunggul di dalam teknologi ICT terkehadapan. Saharudin sendiri telah banyak menghasilkan rekaan berteknologi tinggi sebelum ini. Contohnya basikal elektrik yang dinamakan Kayuh 1 ini, yang mana hasil-hasil rekaannya bukan sahaja memenangi pelbagai anugerah dalam negara, tetapi juga diiktiraf di luar negara. Menjadi pereka bentuk produk industri yang prolifik sepanjang tahun-tahun keterlibatannya dalam bidang ini, tidak dapat dinafikan Saharudin adalah contoh yang baik hasil dari keberkesanan fungsi MIMOS sendiri. Melihat kepada portfolionya, Saharudin telah membuktikan bahawa anak tempatan juga mampu menghasilkan rekaan produk canggih yang biasanya sebelum ini dilihat sebagai keupayaan tenaga luar negara semata-mata. Ternyata perwatakan yang agak pendiam tidak mencerminkan bagaimana produktif mindanya bekerja sepanjang masa. Malah kecenderungannya untuk sentiasa berinovasi diakui sendiri oleh isteri tercinta, pemerhati, pengkritik dan pendorongnya yang setia. Suami saya dia dalam diam dia, idea dia datang tu dia terus sketch. Dia terus lakar. Jadi bila dia tengah sketch tu, kadang-kadang kalau dia minta pandangan, kita beri pandangan. Kalau dia tak minta pandangan, kita biarkan dia je. Bermula sebagai pelajar terbaik semasa masih di alam universiti, momentum kejayaannya terus seiring sehingga kini dibuktikan dengan koleksi pelbagai trofi dalam simpanannya, menerusi penganugerahan demi penganugerahan yang dicapai selama ini. Saharudin menyifatkan ketelitian dan kesungguhan adalah formulanya dalam penghasilan sesuatu reka bentuk. Apa pula pandangan rakan-rakannya? Dari segi reka bentuk, dia sangat kritikal dengan reka bentuk dan mahir dengan reka bentuk. Jadi selalu kita akan, bila kita lihat satu-satu reka bentuk, satu-satu produk, kita akan beri komen dan beri pandangan macam mana satu produk tu boleh kelihatan lebih menarik. Bagi pendapat saya, reka bentuk yang direkanya sangat unik dari segi design and then practical dari segi function. Saya berharap Encik Saharudin dapat meneruskan usaha beliau untuk menghasilkan reka bentuk produk-produk yang lebih inovatif dan kreatif ini, di samping secara jangka panjangnya dapat menaikkan nama negara
di peringkat antarabangsa. Saharudin yang saya kenali sejak saya mengambil beliau bekerja di MIMOS ini 4 tahun yang lepas adalah seorang yang berdedikasi dan sangat berkeupayaan di dalam bidang beliau. Yang nyata, semuanya bukan bermula dengan mudah. Hasil dedikasi boleh mengambil masa bertahun-tahun untuk dikecapi. Firefighter, satu lagi produk reka bentuk yang membawa anugerah berikutnya dalam kerjaya Saharudin. Malah pastinya juga akan memberi kemudahan kepada masyarakat bila ia dipasarkan. Selepas ini, apa lagi sasaran yang ingin dicapai dan harapannya dalam bidang ini? Pelajar-pelajar yang baru dalam bidang reka bentuk ni untuk lebih maju, lebih berwawasan kerana bidang reka bentuk ini adalah penting untuk negara untuk merealisasikan impian negara untuk mencapai wawasan 2020. Demikianlah tadi episod pengenalan rancangan Wow Terbitan TVI. Semoga remaja di luar sana mendapat inspirasi dan idea untuk menghasilkan rekaan yang lebih inovatif. Sekian daripada saya, pengacara anda Syaf Syamim. Assalamualaikum.